Hari ini 13 Mei 2020 dan 20 Ramadan. Ya, 20 Ramadan 1441 Hijrah. Ramadan yang paling unik. Bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi subhanallah, kadang kalau kita bercakap pasal rezeki, ia merangkumi semua. Daripada baby sampailah orang tua kan. Jadi saya akan memulakan, kita akan merujuk buku ni. Subhanallah, ini salah satu buku yang sangat bagus tentang rezeki. Tulisannya ada 111 formula tarik rezeki. Penulisnya adalah Nora Yusof. Nora Yusof. Saya dah mesej Puan Nora untuk jadikan buku dia rujukan perbincangan hari ini. Antaranya, saya dah baca beberapa formula. Sebenarnya bila saya baca lepas satu-satu, saya sendiri banyak tersedar tentang banyak perkara dan insya-Allah memang kita tak akan mampu nak kupas 111 formula. Saya tak jual buku ni puan-puan. Sebab selalu orang katanya, Ustazah macam mana nak beli? Cari saja FB Nora Yusof. Puan Nora Yusof, FB dia. Dia ada banyak buat talk juga. Nanti boleh order melalui Puan Nora Yusof ni lah ya. Alhamdulillah. Ini juga salah satu rezeki Puan Nora. Hari ini kita bincangkan bukunya. Mudah-mudahan buku tebal, Masya Allah. Ada 111 formula yang kecil-kecil, yang simple-simple. Bila saya baca satu-satu, saya tengok, ya Allah, rupanya muslimin muslimat sekalian, bila kita cakap tentang rezeki, subhanallah, perkara yang perlu kita sedar, Allah dah jamin rezeki kita. Dan kadang-kadang tanpa kita sedar, kita tersilap sebut begini. Kita kata, dah bukan rezeki, macam mana bukan rezeki, macam mana Allah belum beri rezeki, macam mana Allah dah tarik rezeki contoh. Sedangkan sebenarnya bila kita tengok dalam buku ni, contohnya kalau siapa ada rezeki beli nanti, sebenarnya yang menyebabkan rezeki kita tak sampai, tersekat ataupun kita kebocoran rezeki ataupun kehilangan rezeki, ia bukan kerana daripada Allah. Ia adalah kerana kita. Rezeki kita sempit kerana kita. Rezeki kita hilang kerana kita. Rezeki kita bocor kerana kita. Sebab itu awas kalau kita apabila berlaku keburukan, kita terus menyatakan dan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita dapat nikmat, kadang kita sandarkan pada diri kita. Kita terus cakap, ini Alhamdulillah hasil ikhtiar kami suami isteri bertahun-tahun. Contoh, Alhamdulillah saya amalkan sekian-sekian, rezeki jadi murah. Tapi bila kita ada masalah dengan rezeki, rezeki perlu diuruskan. Bila ada masalah dengan rezeki, kita terus sandarkan kepada Allah. Takdir Allah nak macam mana, Allah nak ambil, Allah ambil. Dah dialah yang menyempitkan, kita pun tak boleh nak lawan. Allah dah cakap kan, Allah akan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia mahu. Dan Allah berfirman ni, Allah akan melampaukan rezeki kepada siapa yang dia mahu dan Allah akan menyempitkan rezeki kepada yang dia mahu. Jadi tetapi walaupun itu adalah kuasa Allah, ia bergantung kepada tindakan hamba. Masya Allah. Jadi saya kena baca. Tapi saya rasa untuk kali ini muslimat, saya hanya sempat baca formula yang pertama saja. Formula yang pertama. Tapi menariknya formula pertama ni, formula pertama yang Puan Nora kongsikan dalam buku ini, sebab saya dah baca sampai habis yang formula pertama, kita tak dapat nak baca. Tapi dia bermula dengan kisah ketika dia belajar di universiti. Masa saya baca, membuka banyak perkara dan membuka minda. Baru yang pertama, ketika dia belajar di universiti, dia kata rezeki dia sangat murah. Rezeki dia sangat murah. Pada ketika dia belajar di universiti apa, saya lupa, tapi masa tu berapa tahun yang lepas, bagaimana dia kata rezeki dia murah dengan dia dapat tajaan, dia dapat allowance tambahan. Untuk satu semester dia dapat lebih kurang 5,000 ke 6,000 macam tu lah. Dah lah dapat allowance sekian, dapat tambah allowance sekian pula, gini. Macam-macam. Okey, kemudian dia cerita ketika daripada dia sekolah menengah, lepas tu dia masuk universiti, mak dia pun sebut, Nora ni rezeki murah ni, rezeki murah. Dan dia kata rezeki dia murah ketika itu bukan hanya sekadar rezeki dari segi kewangan, tapi dia ada kawan-kawan yang baik, pensyarah pun baik, rezeki suasana yang baik. Dia rasa macam seronok sangat masa pada beberapa ketika dia jadi student. Okey, subhanallah. Namun keadaan tu mula berubah. Dan kita nak tahu kenapa berubah dan kenapa dia murah rezeki. Walaupun pelajar tak bekerja, tapi dapat beasiswa. Lepas tu dapat allowance tambahan beasiswa lagi. Macam-macam dapat. Dan dia kata ketika itu adalah antaranya dia sangat menjaga hubungan dengan manusia. Okey, dia hormat semua orang, jadi dia dapat kasih sayang tersebut. Kemudian yang kedua antaranya amalan-amalan tu lah. Dia jaga tentang amalan-amalan solat, solat sunat duha contohnya.
Kemudian yang paling utama adalah dia tak berhutang dengan sesiapa pun. Amalan tidak berhutang. Masuk semester keberapa, saya tak ingat, adalah berlaku sikit peristiwa yang menyebabkan dia berhutang dengan seorang kawan. Dia berhutang bukan banyak, dalam 200 macam tu. Dia berhutang. Sebelum kan duit tu banyak, adalah kerana berlaku sesuatu, kiranya dia terpaksa berhutang. Dan start daripada itu, dia mula kesempitan demi kesempitan. Bayangkan, pernah satu ketika berlaku, duit dalam akaun hilang. Subhanallah. Sempit, makin sempit, sampailah dia habis belajar. Sehinggalah habis belajar dia mulakan pekerjaan, baru dia dapat bayar hutang kawan tu yang bukan banyak, dah 200. Dan masa itulah dia sedar bahawasanya yang menyempitkan rezeki dia ketika itu adalah hutang yang bukan banyak pun jumlah, dalam 200. Dan setelah dia selesaikan hutang dan dia rasa hidup dia dah mula tak tenang, resah-gesah, dia dah hilang nikmat yang dia nikmati sebelum tu. Yang kelapangan, rezeki kawan baik, pesara okey, siapkan assignment dengan bagus sebab dia seorang pelajar yang konsisten. Tapi rupanya disebabkan hutang yang sikit saja jumlah tu tadi telah mengubah kehidupan dia. Rupanya hilang barakah hidup kerana ada hutang yang dia tangguhkan. Bahkan ada keadaan dia sebenarnya dah boleh lansaikan hutang kawan dia tu, tapi dia menangguhkan. Contoh, dia jujur bercerita supaya nak menggambarkan bagaimana beratnya kesan hutang terhadap hidup kita. Dan penulis buku ni, dia buat ni, formula ni dengan ada testimoni. Maksudnya, bukan saja-saja teori tak. Dan subhanallah, ada banyak kes yang ikut hutang 3,000 dengan yakin, dengan tenang, buat semata-mata kerana Allah, minta pertolongan, ya Allah, aku sedekahkan di jalan-Mu, ya Allah, bagilah kepada mana-mana. Institusi pengajian ke, kepada orang susah ke, orang miskin ke, orang memerlukan ke, ya Allah, bantulah aku untuk lepas daripada belenggu hutang ni. Masya Allah, subhanallah, rezeki yang tidak disangka-sangka Allah beri. Akhirnya dia boleh lansai hutang 3,000 itu lebih cepat daripada jangkaan. Antara punca rezeki barakah atau tidak, iaitu dalam bab sifat amanah. Dan dalam buku ini bila saya baca dia kupas, saya sendiri terasa. Sebab dia kata antara punca rezeki kita sempit adalah kita memiliki sifat munafik. Bila dia bercakap, dia menipu. Kemudian diberi amanah, dia khianat. Kemudian yang ketiga, apabila dia berjanji, dia tidak menunaikan. Jadi di alam pekerjaan, 3 perkara ni menjadi cabaran.